Yang pertama penyakitnya adalah al-asharu, penyakit kuat bersukaria. Yang kedua wal-bataru, terlalu bermewah-mewah. Yang ketiga wat-takathur, berlumba-lumba mengumpul harta. Yang keempat wat-tanajush fid dunya, tipu menipu dalam memperbanyakkan harta dunia. Yang kelima saling benci membenci. Kemudian wat-tahasud hatta yakunal baghyu, dan dengki mendengki sehingga sanggup zalim menzalimi. Hadis tentang akhir zaman, tentang penyakit-penyakit akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sayusibu ummati da'ul umam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku akan ditimpa penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Dengarkan penyakit. Umatku akan ditimpa dengan penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu. Lalu sahabat bertanya, faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Ya Rasulullah, apa penyakit-penyakit umat tu? Qala, Nabi menjawab, al-asharu wal-bataru wat-takathuru wat-tanajushu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakunal baghyu. Yang pertama penyakitnya adalah al-asharu, penyakit kuat bersukaria. Tengoklah tuan-puan ni, bersukaria. Sebenarnya suka ni sekadarnya aja, biasa je, betul tak? Puan-puan nak suka sampai macam mana? Sampai nak lompat-lompat ke? Pergi tengok orang yang pergi tengok konsert tu. Ada tak orang tengok konsert duduk tertib macam dalam kuliah? Tu. At-tahiyatul contoh. Macam duduk at-tahiyat tu lah. Baiknya lah. Mana ada? Memang dah prepare untuk melompat. Memang nak berseronok. Memang masuk muzik tu nak dengar tu. Itu bunyi gitar ke, bunyi drum ke. Itu memang dah, itu datang dengan satu semangat hedonism ya tuan-puan. Hedonism ni apa dia? Satu aliran pemikiran yang kalau berseronok ni kena habis-habisan. Habis-habisan. Sebab tu ada orang pergi konsert apa semua, ambil apa? Pil-pil yang boleh merangsang mereka supaya apa? Tak ada kawalan dah. Untuk apa? Berseronok, bersukaria. Ini penyakit. Kamu akan bertemu dengan penyakit umat. Apa dia? Tak kira dulu ataupun sekarang. Penyakit dia apa? Nak berseronok-seronok, nak bersukaria sampai luar daripada batas yang sewajarnya. Halal haram pun tak ambil kira dah. Nak bersukaria. Padahal tuan-puan, sikit-sikit je sukaria ni, betul tak? Sikit je. Kan petang garang nak tengok cerita apa Korea kejap setengah jam. Tengok pula cerita sedih dah tak bersukaria. Ya, tengoklah cerita yang tak sedih tu. Sikit je. Lepas tu kan jalan-jalan dengan kawan. Jalan-jalan kawan pun sebulan 2 kali cukup dah. Betul tak? Pergi mana? Alah, pergi minum kopi. Kopi kat rumah kita lagi sedap. Tapi sebab nak bersukaria punya pasal, pergi kot lah dengan kawan tu pergi minum kopi. Setengah jam cukup lah, baliklah. Betul tak tuan-puan? Tapi ini penyakit hari ni. Semua nak seronok. Nak bersukaria. Yang kedua, wal-bataru, terlalu bermewah-mewah. Bila Nabi SAW dah sebut ni tuan-puan, kita memang kena ambil perhatian. Yang kita sebut tadi apa dia? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajaklah orang pada yang baik, nasihat, tegurlah orang kalau ada benda salah. Jangan tutup mulut. Jangan biar je. Anak kita buat biarlah. Besok dah tua, besok pandailah tu. Tak boleh. Kita ni akhir zaman ni, tak dan kita tegur, besok anak kita terpengaruh teruk dah. Tak dan kita tegur. Ya? Dan tuan-puan jangan lupa, muslimin muslimat, bahkan di sana ada sebuah hadis Nabi SAW yang maksud dia. Maksud hadis tu adalah, tidak akan mustajab doa seseorang sehingga dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tuan-puan boleh rujuk, ada hadis tu yang saya ingat dalam kitab Madza Ya'ni Intimai lil Islam. Apa makna saya menganut Islam? Ada buku tu kan? Dalam tu ada. Itu antara saya belajar awal-awal masa anak dara dulu. Umur 17-18. Itu masuk dalam silibus usrah sekolah.
kita diajar dalam tu. Yang Nabi SAW sebut, tidak akan mustajab doa kalian sehingga kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bayangkan tuan-puan. Kita nak doa mustajab kan? Tapi kalau mulut kita terkunci, tengok anak kita buat salah pun tak boleh nak tegur. Tengok anak tak solat, tak boleh nak suruh. Kita je buat baik. Tak ajak pun kawan keluarga kita buat baik. Adik-beradik kita, jiran tetangga kita. Maknanya apa dia? Mungkin ini jadi penyebab kenapa doa kita tidak mustajab. Belum mustajab. Jadi yang kedua ni sahabat-sahabat sekalian adalah hidup terlalu mewah. Bermewah-mewah. Dan itulah hari ni tuan-puan zaman dulu tak nampak hidup orang lain. Kalau kita duduk Taman Melawati, kita tahu jiran sebelah rumah kita je. Kan? Depan, belakang, kiri, kanan, belakang pun kau ada tingkap. Kau tak tahu dah yang belakang. Itu zaman dulu, terhad. Zaman sekarang, Masya Allah. Ya? Kita tak salahkan teknologi. Teknologi ni banyak manfaat dia. Tapi teknologi ni macam pisau. Macam mana kita menggunakan? Tu yang penting. Jadi, kita boleh tahu kehidupan orang lain, tuan-puan. Dan takut sangat bila masing-masing tu terpengaruh dengan cara hidup yang mewah. Dulu, maaf cakap, bagi ni pandangan Ustazah. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Ustazah rasa dulu, orang nak kaya pun macam orang dah berumur sikit. Macam orang dah matang dah. Faham tak tuan-puan? Kan? Maksud dia macam, yalah kerja lama dah dia tu kan. Umur dia dah 40, nampaklah kaya sikit. Sama hari ni tuan-puan, semacam inilah maksud Ustazah. Hari ni dia pindah duduk bandar, esok dia kaya. Faham tak zaman hari ni? Hari ni dia pindah masuk bandar, bulan depan kita tengok gaya hidup dia dah berubah. Dia dah hidup mewah. Apakah tidak penting untuk sebuah keluarga itu bertanya, mana kau dapat duit ni nak? Mana kau dapat duit nak? Takkan orang jauh nak tanya. Orang dekatlah kena tanya. Mana ambil duit ni nak? Kamu kan sekolah lagi. Tapi boleh beli yang mahal-mahal. Cuba cakap dengan mak, mana ambil duit. Amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuklah slow talk ke apa segala. Termasuklah tu amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab itu tuan-puan, sekarang bukan seorang dua. Lambakan anak-anak muda yang masih belajar tapi telah hidup cara mewah. Macam mana mereka dapat hidup cara mewah? Mereka mengambil peluang, kesempatan pada jalan yang salah. Scammer satu hal juga. Yang scammer ni kan dia, macam mana boleh kaya-kaya yang amat-amat. Mak tu kena tanyalah, setahu mak kau ni bengap. Contohnya lah. Mak tu lah yang tahu. Orang jauh tak tahu. Setahu mak kau ni bengap, bila pula kau pandai? Kan? Tentang anak dia scammer. Bertanya. Esok kena hisap kan akhirat besok? Jadi tuan-puan yang contoh tadi tu, anak-anak muda, ya, mereka jual diri mereka. Tuan-puan baca tak dalam surat khabar, ada 2,400 ke 24,000? Tak ingat dah Ustazah? 2,000 ke atau 2,000 atau 24,000? Video anak-anak Melayu, video lucah anak-anak Melayu yang dijual di pasaran. Anak Melayu. Dalam surat khabar, tuan-puan, ni bukan saya cerita. Tengok balik. Cuma saya rasa, tak apalah, kita ambil dah 2,400. Daripada ambil 24,000 kan, ambil dah 2,400. Tak sayang ke tuan-puan? 2,400 ni bukan anak buluh betung. Ada mak bapak dia. Ada keluarga dia. Sekolah dulu anak-anak ni. Tapi mereka jual diri mereka dengan video lucah, boleh dilanggan oleh siapa-siapa pun dan dia dapat duit. Kita mungkin tak tahu aktiviti dia, tapi kita nampak kesan pada cara hidup dia. Cara hidup seseorang ni tuan-puan sekalian, indikator di sebalik tu ada benda lain. Sama ada halalan tayyibah ataupun sebaliknya.
Kita nampak dia kaya. Oh, rupanya dia seorang yang kuat bersedekah, dermawan. Eloklah. Tapi macam yang Ustaz cakap ni tuan-puan, mak ayah kena tanya juga, mak heran ni. Macam mana boleh beli kereta ni? Mak cuti Sem ni saya nak pergi Eropah. Kawan saya ajak melancong Australia. Mana kau dapat duit? Mak umur 60 tahun dah tak pernah pergi mana. Duduk sini je. Tanya. Jangan buat-buat macam lalu-lalu macam tu je. Ini benteng kita tuan-puan. Benteng kita nak selamatkan apa dia? Bertanya. Usul periksa. Amar ma'ruf nahi mungkar. Sebab Nabi dah kata dah, kamu tengok nanti penyakit umat-umat ni apa dia? Hidup bermewah-mewah. Dan ada pada hadis yang lain, antara lain yang Nabi sebut, antara tanda-tanda akhir zaman, manusia pada masa tu kaya raya dan tak pernah persoalkan daripada mana sumbernya datang, halal ataupun haram. Antara benteng akhir zaman ni adalah gaya hidup kita tuan-puan, gaya hidup. Letakkan satu penanda aras, gaya hidup yang sederhana. Carilah, idolakanlah orang yang hidup sederhana tuan-puan. Ustaz kenal ramai orang yang hidup sederhana. Allah Akbar, teringat ni. Ini cerita 8 tahun lepas. Mak dia. Tengok pada cara hidup mak dia, kita tak fikir dia ada duit banyak tu. Tuan-puan berani tak nak infak 600,000? Lepas tu ada orang jawab, 600,000 pun tak ada, nak infak macam mana? Kalau ada, memang tidaklah infak kan. Jaga dah nak dapat orang payah. Dia kata ini peninggalan arwah suami dia. Dia tak nak ambil 1 sen pun. Dia nak kembalikan kepada arwah suami dia dengan jalan wakaf jariah. Jadi kami memang sentiasa juga, kalau hari kami malam Jumaat akan sebut dengan pelajar-pelajar, kita jangan lupa doakan penginfak tanah ni. Walaupun tak sebut nama ke apa, tapi Allah Maha mengetahui kan ke mana pahala tu. Jadi, Masya Allah tuan-puan, hidup dia sederhana. Gaya hidup tu kena sederhana. Sebab kita nak cari benteng-benteng ni, benteng doa, benteng amar ma'ruf nahi mungkar, benteng gaya hidup kita sendiri. Kita plan kan gaya hidup? Kan? Kita suka yang macam mana kan? Kita tengoklah. Memang kalau kita tak boleh bercakap enough tuan-puan, nafsu kita mana ada perkataan enough? Cukup. Diberikan lembah emas pun tak pernah cukup. Bagilah 10 lembah emas untuk orang yang tidak pernah mendidik nafsu dia, tak pernah cukup 10 lembah emas. Mula-mula meniti di atas yang halal, kemudian terjebak ke dalam yang haram. Tak apa, bagi dia tak apa. Sebab apa? Nak memuaskan nafsu, nak hidup bermewah-mewah. Kenapa saya kata kena pandang kehidupan orang yang sederhana? Sebab andai mata kita tersinggah kepada kehidupan orang yang lebih mewah, kita yang merana tuan-puan. Merana. Sebab sesiapa yang memandang dalam kehidupan dunia, urusan dunia, orang yang lebih banyak daripada dia, mewah daripada dia, lebih hebat daripada dia, maka dia akan rasa tidak cukup. Takkan bersyukur. Tak cukup, tak cukup, tak cukup, tak cukup. Tapi kalau dihantarkan mata dia, telinga dia melihat kepada orang yang lebih kurang daripada dia, susah daripada dia, banyak tak ada daripada dia, maka dia tahu bahawa apa yang dia ada sudah amat sewajarnya untuk dia syukuri. Bahkan dia merasa terpesona dengan kesabaran orang-orang yang tidak miliki apa yang dia miliki. Masya Allah. Kalau terlalu banyak kita melihat yang mewah-mewah saja, yang hebat-hebat saja, kita lupa dengan nasib orang miskin, dengan orang yang susah-susah, dengan anak-anak yatim yang tak terbela, kita tak kuat mengharung sabaran akhir zaman tu. Nanti kita terjebak juga, waliyazubillah, nakkan kehidupan bersukaria yang melampau-lampau, nak hidup bermewah-mewah. Yang ketiga, wattakathur, berlumba-lumba mengumpul harta. Ini Nabi sebut. Berlumba-lumba mengumpul harta. Okey, kita jangan tengok orang lain dulu. Terbayang orang tu lah orang ni lah. Kita tengok diri kita. Banyak tak yang kita kumpulkan kat rumah tu?
Tuan-puan, ustazah kan ada satu benda saja nak share dengan muslimat. Ustazah memang apa ni macam ni. Kita orang perempuan ni kadang-kadang kita katalah alasan kita beli pinggan mangkuk kerana keperluan. Betul tak? Setuju tak? Ustazah bukan peminat pinggan mangkuk, sungguh saya cakap. Bukan peminat. Tak ada jenis-jenis nak letak pinggan mangkuk dekat almari yang cantik-cantik, lepas tu tak pakai 40 tahun. Tak ada. Bukan peminat. Memang kalau pergi mana-mana, orang bawa pergi Langkawi lah sebab pinggan mangkuk, saya tunggu luar je. Bukan peminat. Tapi, bila macam orang datang ramai, masa tu lah pinggan tu diperlukan. Jadi kita tu memang dah standby pinggan atau alasan lah kan, ya. Belilah pinggan puyuk-puyuk. Belilah. Selagi ada kabinet tu kosong, kita masukkan lah tuan-puan. Kita kena manage balik. Kuat mengumpul. Lepas tu kita balik yang stres tengok apa yang kita kumpulkan. Kalau kain baju tu tuan-puan, kan? Kain baju melambak tapi pakai yang tu je. Kat rumah yang tu je, tarik yang tu. Yang belakang, yang semua dah hidden semua tu, dah tak ambil pula. Maknanya apa dia? Yang lain tu tak perlu tuan-puan, tak perlu. Masya Allah, banyak yang kita mengumpul. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Banyak kerja kita tuan-puan untuk menguruskan hidup kita yang sebenar dia. Banyak benda. Uruskan nafsu, uruskan hati. Yang keempat, wattanajush fid dunya. Tipu menipu dalam memperbanyakkan harta dunia. Tu dah sekarang. Scammer. Ya, dan sebagainya lah. Semua dalam bentuk penipuan. Nak merebut harta dunia je sebenarnya. Kerana dunia. Sanggup menipu-nipu. Kadang-kadang yang ditipu tu saudara mara sendiri. Yang ditipu tu kaum keluarga, orang kampung dia sendiri dia tipu. Semata-mata nak merebut kehidupan dunia yang senang lenang ni. Wattabarut. Yang kelima, saling benci-membenci. Tu penyakit akhir zaman tuan-puan. Saling bermusuh-musuh. Saling marah-marah. Saling benci-membenci. Padahal kita ambil je lah sikap. Tak payahlah bermusuh dengan orang. Ya, cari je lah jalan perdamaian. Kemudian, wattahasud hatta yakunal baghyu. Dan dengki-mendengki sehingga sanggup zalim menzalimi. Itu penyakit yang menimpa umat-umat terdahulu dan menimpa umat sekarang.